Okay, so first role dia dalam, maksudnya first strategi dia dalam jawab soalan exam ni untuk essay, kita tengok jawab soalan itu apa soalan tu mahukan. So dia kata the stages itu adalah key dia, right, untuk jawab soalan ni, and then buyer decision process itu key yang kedua. Right, and then lihat markah itu. Kalau 10 markah means that setiap soalan adalah 2 markah. Right, dan kalau let's say 2 markah, so 5 soalan untuk setiap soalan 2 markah akan dapat 10 markah kat sini ya, ulangan ya. So let's say kalau 15 marks keseluruhan total markah itu, so it means that setiap jawapan adalah 3 markah. So 5 soalan untuk 3 markah untuk setiap soalan akan dapat 15 marks. So you kena pastikan adakah setiap soalan yang you jawab ini 2 markah ke, 3 markah ke, melihat kepada total itu. You have to be smart. So adakah memadai need recognition, customer aware of the new problem or need untuk dapatkan 3 marks. Right? Mungkin you kena extend sedikit. Beri contoh dan sebagainya. Right? Melihat kepada markah, keseluruhan markah itu. Itu salah satu cara. And then kalau dia tak nyatakan this sequence, mengikut turutan yang betul. Describe stages mengikut turutan yang betul, dia kata buyer decision process ni. Tak apa, you nak letak information dulu ke, post dulu ke, you nak cerita tak ada masalah. Kalau dia cakap stages tu in sequence, maksudnya kena berikut turutan yang betul, right stages, right sequence, stages of buyer decision process ni. And then you kena letak needs, information, alternative sampai post purchase. Okay. Ini adalah cara jawab soalan essay. Dan seterusnya, right. Okay, let's say dia kata kat sini, ni kita bincang soalan. So, let's say dia kata 5 stages. So, you letak 5 lah. Right, kalau soalan tu kata 5 stages, so 5 lah. Right, untuk 5. So, understood 3 markah untuk 15 marks total. Setiap satu 5 stages ni. Lebih mudah bila nyatakan 5 macam ni kan. Kalau letak stages ke semua, so you kena be smart lah. Kena ingat lah the stages itu yang berapa ada. And then, let's say dia kata 2 stages. Dia nak minta you terangkan 2 je stages. So, you boleh pilih mana-mana stages yang ada, stages yang ada in buyer decision process ini, you pilih need ataupun information saja you ceritakan. Tetapi lihat pada markah 15. Kalau 15, you kena berdivide 2 soalan itu untuk 2 jawapan itu untuk 15 mark. Kalau 10 mark untuk 2 soalan, so it means that satu soalan adalah 5 mark. So, penerangan dia akan lebih lagi. Okay, faham setakat ni? Faham, Madam. Okay, faham Okay. Okay, ini soalan yang stages. So, nampak jelas. So, letak nombor 1, 2, 3, 4. Need recognition terang. Information search stage terang. Right? Walaupun dia soalan essay, ia lebih mudah. Right? Orang yang nak marking pun mudah. You nak tulis pun mudah. Satu, apa stage dia? 2, stage dia apa? And then you terangkan stage tu. Dan tak nak letak 1 pun tak ada masalah. Letak A ke? Nak letak setang ke? Ikutlah. Right? So, nampak ada step tu lah. Lebih mudah untuk you dalam menjawab soalan tu lah. Oh, dia lari dah. Okay, tak fine. Ini soalan pertama. Contoh soalan tu. Okay, soalan kedua. Right, soalan kedua, dia kata, explain macam mana company select, motivate and evaluate intermediaries or channel member. Ini channel. Ingat terus. Okay, cakap pasal channel. Ingat chapter channel. So, macam mana kita nak select, motivate and evaluate. Ada 3 benda kat sini. Select, motivate, evaluate. Ada 3. Siapa nak evaluate ni? Intermediaries or channel members. So, ada keywords kat situ, ada 2. Right? So, ada 3 benda yang perlu dibuat. Right? Select, motivate and evaluate. Macam mana? Siapa yang nak buat ni? Companies. Right? Siapa yang buat ni? Who? Ni company. Right? Company nak buat apa? First, select. Second, motivate. 3, evaluate. Right? Right? To whom? Kepada siapa? Adalah channel members, intermediaries. Right? So, kita nampak clearly. So, that's why dalam jawapan you perlu letak select. Right? Ini cara pertama. Macam mana nak select, nak motivate intermediaries dan nak evaluate intermediaries. And then you terangkan setiap satu. Right? Soalan ni dia terus
Bukannya kata select, motivate, evaluate, you rangkumkan sekali. Jadi sepatutnya dipecahkan. Untuk selection, macam mana cara nak buat selection? Macam mana cara nak motivate? Macam mana cara nak evaluate moderates ataupun channel members? And then, you kena lihat berapa pula jawab berapa pula dia punya markah kat ni. Let's say kalau 15 marks. So, it means that setiap soalan ini dia akan allocate 5 marks lah untuk setiap soalan. Times 3 answer jadi 15 marks lah, right? Kalau 12 markah kat sini, so 4 markah. Kalau 9 markah, so it means that setiap ini adalah 3 markah. Right? So penerangan you, jawapan you mengikut kepada berapa total markah di situ. So bukan sahaja you kena faham, soalan itu, key yang ada dalam soalan itu, key point dia, apa yang dia nak. Yang kedua, cara you nak jawab macam mana, right? And then yang ketiga, lihat kepada total marks setiap soalan itu. Okay? Dan seterusnya, let's say kalau soalan itu, right? Let's say ni soalan yang tak ada, yang I tak bagi you dalam meeting forum kan. Setakat ni sama tak you jawab? Ke lain daripada yang I terangkan ni? Ada jawab sama ke lain? Ke lagi terus? Jawab in paragraph kan? Betul Christina. Student jawab in paragraph. Lepas tu you jadi bolong. Right? Nanti you nak recall balik, you pening. Kalau you jawab dalam bentuk macam ni, dia pecah-pecahkan. So let's say bila ada masa you rasa ni salah, you boleh potong terus. Yang satu you tambah terus kat bawah ni. Right? Bila in paragraph, kalau salah, you tak tahu dah macam mana nak betulkan sebab dia dah sekaligus dalam explanation itu. Right? Ini caranya. Kalau soalan tu menunjukkan stages, proses, so list, sebagainya, mudah sepatutnya you buat satu-satu. Right? Bentuk essay tu sebab apa? You menerangkan sebenarnya. Kalau untuk saya lah. Right? Tetapi kalau let's say you tak ingat dah, you macam blur dah dalam exam, tak ingat dah 1, 2 nak buat step itu, you nak letak dalam paragraph tu, I still read it. Saya akan tetap baca, dia tak akan jadi kosong lah. Markah tu, I tak kata tak layan, tak letak. Ini adalah teknik untuk memudahkan you. Cara untuk mudah you menjawab. Dan kalau you nak betulkan, you hanya tambah dekat bahagian ini saja. Let's say ada masa lagi kan, lepas tu you tambah lagi penerangan kat belakang. Sebab untuk penerangan satu tu cukupkan 5 markah. Lepas tu you tambah lagi kat belakang. Untuk cukupkan lagi you punya 5 markah. Bila ada masa. That's why setiap jawapan you beri, you buatlah sekam. Ada beberapa sekam kat situ supaya nanti you boleh tambah. Right? Ini salah satu cara lah. Kalau you buat in a paragraph macam tu, you terus kena sambung kat situ. Right? Tak ada dah. Tak ada, orang kata tak ada tak ada gap di setiap jawapan itu. Right? Ini adalah teknik lah. So ada sengkang. So let's say soalan kedua you jawab ada sengkang. So nanti bila ada masa you boleh tambah lagi kat sini sebab dia akan nampak. And in fact kalau soalan salah you betul boleh pangkah. Right? You tutup terus you tambah kat sini balik. Right? Soalan nombor 3 ke apa benda. Right? Tambah kat bawah ni. Dia akan lebih memudahkan you. So menjimatkan masa you dalam menjawab exam. Barulah you tak bolok lah. Right? So nak pergi balik. Okay, fine. So, let's say soalan ini yang nampak list lah, nampak macam proses. Mudah kan? Kalau soalan katakan dia letak explain ataupun explain advantages ataupun list advantages the advantages and disadvantages. Ataupun pros and cons, ada benefits ataupun positif dengan negatif kan. Of apa nak buat apa? Tentang apa? Marketing mix. Right, contoh. Right. Ataupun advertising. Gitu contoh. Right. So you boleh buat advantages. Yang pertama adalah advantages. So apa benda? 2, 3. Right. Disadvantages apa? You boleh pecahkan. Ini adalah cara menjawab dengan lebih mudah. So senang untuk you nanti nak betulkan kembali lah. Right. Okay, macam ni cara dia. Okay, let's say, ini soalan yang disadvantages apa semua. Let's say, bolok dah.
Bagi yang seterusnya. Okay. Let's say ada soalan yang tidak ada langsung stages. Soalan keempat contoh. I tak bagi you banyak soalan dalam forum tu. Right, dalam masa yang singkat kan. You nak you ada kelas lagi, you nak buat lagi. So, adalah salah satu example. Right, ini I add up some lah untuk nampak lebih. So, explain. Tapi if you want more questions, boleh je. Tak ada masalah. Boleh banyak soalan pun untuk for you. Right. Explain. Let's say, explain apa? Nak explain apa? Kita nak terangkan apa? Apa ya? Tak ada idea lah pula. The benefits of using social media and business. Contoh dalam perniagaan. Contoh benefit. Tak ada. 5, 6, 10. Ada stages, tak ada stages. Tentang proses, it's not a process. Tak ada advantage, tak ada benefit. Maksudnya advantages saja dia nak. Okay, fine. So tengok jawapan dia markah. Kalau 10 marks. So mungkin you list down 5 benefits. Kalau you list down 3, so you kena terangkan lebih. Sebab setiap benefits itu, katakan you buat 1, 2, 3, right? 3 benefits. So you kena terangkan setiap soal jawapan tu mesti 3 markah dan ke atas. Right? Untuk mencapai 10 marks itu. Right? Kalau you buat sampai 5, sebab dia tak bagi berapa benefits kat sini. You boleh buat up to 5. 5 tu mungkin 2 markah untuk setiap soalan untuk dapat total 10 markah. Let's say dia kata 2 benefits untuk 10 markah dan you buat 2 sajalah. Tapi penerangannya lebih details. Right, lebih panjang lah untuk 5 marks. Satu jawapan. Right. Let's say you tak nak buat 1, 2, 3. You nak terangkan macam biasa. Macam you buat paragraf. Boleh, tak ada masalah. Right. Sebab dia tak ada proses, tak ada stage dan sebagainya. And then you tak nak guna pun that teknik. Boleh saja, tak ada masalah. Tapi like I said, dia akan memudahkan you. Kalau you menggunakan that teknik. Yang I consider, ia akan lebih memudahkan you lah. Right. Saya nampak itu lebih memudahkan. Sebab you boleh ada gap kat situ, you boleh nak skip soalan tu, delete soalan tu anytime dan letakkan dekat bahagian yang lain. Itu salah satu. Let's say bila you buat setiap soalan yang you jawab, you perlu tulislah question 1, question 2, question 3, right? Apa yang you jawab tu lah. Right? And then jangan tertukar sebab ada some student soalan pertama tu question 1 tapi jawapan untuk question 2. Right? Jadi macam kalau ikut kan salah tau. Right? Dia salah sebab question 1 you jawab jawapan untuk question 2, you jawab untuk question 1, you tulis question 1 tapi jawapan untuk question 2. Meaning that itu jawapan untuk question 1 tapi jawapan tu adalah question 2. Right? So berhati-hati sebab maksudnya you tak faham soalan tu. So you kena be careful. So question 1 ini jawapan dia. So ada gap sedikit, kod nanti salah jawab, boleh letak balik. Tak ada masalah. Let's say you nak jawab ada 3 soalan, you nak jawab soalan nombor 3 dulu. Right? It doesn't mean dalam buku you punya answer book tu start dengan soalan pertama, soalan kedua, ketiga nak jawab. Tak ada masalah. Tidak semestinya. Let's say you nak jawab soalan ketiga dulu sebab you ada idea kat situ, yang lain tu blur lagi, macam tak nak jawab lagi. So you nak buat question 1, question 3. Tapi you kena tulis clearly question 3. Right? Jangan pula question 1 jawab question 3. Right? Tulis clearly. Right? Tapi kalau tak nak bolok, terus allocate. Okay? Satu page ini question 1. Satu page question 2. Satu page depan belakang. Terus you bahagikan dan sebagainya. Let's say kalau tiba-tiba salah jawab question 1 tu, tak apa. You boleh pergi kat belakang nanti lepas jawab question 2 tu, you tambah question 1 balik. Yang pangkah yang depan. Jangan lupa pangkah. Right? Dan jangan lupa pangkah. Soalan yang tak nak jawab. Yang bukan lagi yang you rasa tak betul lah, yang sebab you dah ada yang baru. Ini nampak macam biasa-biasa, nampak macam ringan, sebenarnya dia boleh menyebabkan you akan rugi lah, you akan hilang markah. Okay, itu cukup dekat situ. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita move to the next maklumat pasal exam? Tak ada? Okay, so
Untuk soalan final exam you ada 2 section, section A and B. Section A adalah MCQ, section B adalah essay. Kita bincang tadi adalah essay. MCQ tu understood lah, multiple choice, right? Ada 65, ada around you punya markah of course 100% lah. So essay you ada around 3 macam tu, and then masa yang the duration of your exam ni adalah 2 hours lah, dalam masa 2 jam. So you kena allocate your time itu sangat smart. Sangat smart sebab you ada 2 jam sahaja. It means that 1 jam untuk MCQ, 1 jam lagi untuk essay. 1 jam untuk MCQ, like 40 minutes untuk essay. The rest ada lebihan masa tu untuk you recheck apa yang kurang here and there. Sebab some of student, right, dia tak pandai allocate masa dengan bagus sebab masa yang soalan yang diberikan oleh awak punya pensyarah ni dengan masa untuk jawab tu adalah yang bersesuaian sebenarnya. Right? So you kena pandai allocate dengan bagus. Sebab apa? Ada setengah student apabila dia dah tak cukup masa, dia akan tinggalkan banyak soalan. Contohnya soalan MCQ, right, dan sebagainya. You akan hilang markah. Daripada tak ada jawab, baik jawab dan salah. Right? Ada beza. Jawab salah, at least you mencuba menjawab. Ini bila you tinggal terus kosong lah. Right? Itu adalah satu kerugian. Right? Jangan tak jawab soalan. Perlu jawab. Right? Walaupun macam mana pun perlu jawab sebab ia akan hilang marks you. Sebagai contoh, ramai yang kata, okay, saya nak skor kat MCQ. MCQ sebenarnya lebih susah bagi saya lah sebab ada 4 pilihan jawapan. Jawapan tu adalah A. Dia jawab B, C, or D akan salah. Right? So, cara yang bukan kata kita tak boleh skor, ia memerlukan kefahaman yang lebih sebenarnya dalam menjawab soalan MCQ. Sebab the best answer yang you perlu point, yang you perlu circle, yang you perlu jawab tu. Yang untuk section, untuk essay sebenarnya, you sebenarnya boleh dapat banyak markah kat situ. Right? Sebab apa? Dia bergantung kepada jawapan. Of course, saya punya sendiri skema lah, skema jawapan. Right? Jawapan macam mana jawapan setiap soalan itu. Definitely, bila you jawab betul, so, seperti mana skema tu, you akan dapat full marks lah dan markah yang bagus lah. Tetapi let's say dalam exam you tak ingat. You tak ingat dah apa lah, right, soalan ini. Apa jawapannya, right? Tetapi you boleh fikir secara logik, right? Tanpa meninggalkan soalan itu. Right? Jangan sesekali tinggal untuk menjawab soalan. Perlu jawab kesemuanya sampai habis. Kena allocate time wisely. MCQ 60 minit, bila cukup sejam, you have to stop. Walaupun you sempat tak sempat, stop terus. So, bila lepas sejam itu, terus jawab essay. 40 minit, siap tak siap, stop dulu. And then recheck, pergi balik MCQ dan terusnya pergi kepada essay. Itu yang biasa saya buat lah. Supaya semua soalan, I go through details, every single thing. Tidak ada yang tertinggal dan tambah-tambah here and there. Okay, kena pandai allocate masa tu dengan baguslah. Right? Sebab tu I pelik bila ada student ni keluar awal dan sebagainya. Saya tidak pernah keluar awal, saya rasa, daripada exam sebab sebenarnya masa yang diberikan cukup-cukup untuk dijawab exam, soalan exam itu. And in fact, kalau you dah, like say you dah memang jawab tu dengan baik, you rasa okay dah, undone. Tak apa, undone is okay, but stay. Stay kat situ, duduk kat situ, rehatlah kat situ. You rasa dah saya semua dah jawab semua, you check semua okay dah, you jawab cepat sangat, you relax, you dah kosong tak nak jawab apa-apa dah. So you relax sampai masa habis. Sebab apa? Dalam you relax itu, tiba-tiba datang, salah ni, hook lah. Tapi bila you keluar, you tak ada lagi peluang untuk masuk lagi, untuk betulkan apa yang buat. So itu sahaja masa 2 jam yang you ada untuk betulkan, untuk dapat result sebagaimana yang sebaiknya dalam masa 2 hours. There is no second chance, right, untuk final exam. Right? Ada second chance itu, repeat paper lah. Takkanlah kita nak macam tu kan. Kalau gunakanlah masa itu dengan sebaiknya, peluang yang ada dengan sebaiknya. Right? Don't ever leave exam hall, right, tanpa ada sebarang emergency apa pun. Tak perlu enggak, kalau dah tak perlu keluar. Kalau dah ada kalau tak ada emergency apa kan, tak ada masalah untuk keluar. In fact,
tak perlu keluar pun sampai masa habis. Sebab kod-kod ada yang nak betulkan dalam masa you rehat itu, you fikir sejenak masa gap itu, relax sekejap tu akan ada perkara yang idea baru datang untuk ditambah, tokok tambah here and there. Dan soalan essay, bila you guna logic sense, kalau betul jawapan itu, I have to give marks. Right? I have students dulu, masa tu I pernah ajar business communication. Right? Katakan soalan itu I berikan, contoh I bagi tahu ya, soalan itu I berikan adalah berikan kaedah dalam membuat interview. Kaedah yang boleh digunakan oleh interviewer, right? Majikan ini untuk membuat interview. Kaedah, method of interview method ataupun cara. Bukan method, bukan kaedah cara. Macam mana cara nak buat interview ni. Macam itulah soalan likely. Right? So, jawapan yang diberi, kalau dalam buku teks ada 4, ada 5. Right? So kalau guna textbook punya jawapan tu betul lah. Tapi ada student ni tak ada jawapan tu dalam skema, tak ada dalam textbook. Dia kata salah satunya adalah boleh lakukan juga interview ini di dalam di cafe. Kata. Right? Di library. Apa benda dia buat di cafe, di mana dah ada lupa. Cafe dan sebagainya. Right? Tak ada sebenarnya dalam textbook itu. In fact tak ada dalam skema. Tapi betul tak? Boleh. Right? Dekat in Amerika, cafe interview sudah dilakukan lama dah. So I have to give marks. Right? That's why I said, kalau soalan essay, kalau you blur, you tak dapat jawapan, you tak ingat apa yang you belajar, at least you tulis juga apa yang you rasakan. Ni jawapan ni boleh jadi betul. Right? Boleh jadi logik juga untuk kefahaman you dalam menjawab soalan tu. Bila tengok soalan tu, you faham macam ni, you tulis juga sedikit. Tanpa meninggalkan kosong. Kalau you tinggal kosong, terus senang. I marking telur terus. Right, jangan buatkan I senang. So, you kena tulis juga. Faham setakat ni? Betul. Okay. Dan yang paling penting, ini adalah yang paling penting sekali. Berdasarkan pengalaman saya jawab exam, you perlu ingat datang awal exam. Datang awal ke dewan. Pagi malam tu siap-siap dah, supposedly sepatutnya you dah iron semua baju, tudung you, segala mak nenek dah iron, dah sangkut siap-siap esok nak pakai. Jangan pagi tu semua benda buat kerja. Termasuklah you punya stationery, semua dah complete atas table dan sebagainya. Esok tu kod-kod lah terlewat dan sebagainya, at least you boleh capai je semua tu. Right? Ini adalah time management, right? Sebab apa? Bila you lambat, you akan lambat sampai dewan. Bila you lambat sampai dewan, you akan masuk lambat. Bila you masuk lambat, I pelik tengok student yang berlenggang-lenggang masuk dewan. Oh, I tak. Right? Saya sangat sharp dan sangat punctual during final exam lah. Sepanjang masa final exam. Sebab apa? Masa yang diberi itu sangat berharga. So, bila masuk saja kat situ apa semua, bila you lambat, you akan rushing, you akan penat. Right? Dan apabila you dah masuk lambat, dia kan boleh masuk lambat kan? Orang lain dah start dah. Tapi you masa tu lah juga nak isi maklumat, masa tu lah juga nak tengok soalan. Masa you dah rugi kat situ banyak. Right? Sedangkan supposedly you patutnya bertenang balik masuk. You boleh isi maklumat dengan betul, tepat dulu. Right? Dan jawab dengan tenang. Supposedly. Sepatutnya kita dah eliminate. You boleh kurangkan risiko yang boleh menyebabkan you datang lambat pada pagi tu. Sepatutnya dia kunci jam, bagi tahu kawan, bagi tahu mak, takut tak nak bangun apa semua pagi mak ni, segala-gala benda kena buat untuk you datang awal. Sebab apa? You perlu masuk dengan tenang awal, right? Dengan boleh baca doanya, dengan kaki kanannya, langkah kaki kanan orang kata, right? Oh, okay. So, baca doa dan sebagainya. Maksudnya dalam keadaan bertenang, right? Ready, pakai baju yang paling cantik, right? Kalau saya pilih baju yang paling saya selesa dan saya rasa paling cantik lah pada hari saya menjawab exam, right? Sebab ia akan memberikan saya satu feel yang berlainan, right? Sebab saya kena ada stamina yang bagus masa 2 jam tu. Lepas jawab exam tu lembik, pengsan terus, right? Dan stamina nak gunakan itu, motivate saya, memberikan feel itu, satu yang saya pakai tu mesti membantu saya, kalau saya lah. Dan stationaries tu mesti complete dan apa semua kena datang awal. And most important thing, yang lagi penting apabila you isi maklumat. Yang ini student selalu buat leceh, buat lere. Sedangkan ia sangat penting. Maklumat itu, you tahu tak? Setiap MCQ ataupun you sekarang ni MCQ, you kena isi maklumat dan juga buku jawapan. Ada 2. Right? Maklumat itu penting sebab apa?
Itu menunjukkan itu adalah you punya answer booklet. Itu adalah you punya. Jawapan tu adalah you punya. Let's say you tak letak metric number, you tak ada nama you tak letak program, you tak letak segala maklumat itu. It belongs to nobody. Dia bukan milik siapa-siapa. Right? Jangan ambil ringan sebab itu adalah perkara sama penting. You supposedly maksudnya berbangga ini adalah you punya. So, jawapan ini. So, ini adalah saya punya. This is my metric number. This is my program. This is my lecturer's name. This is my name. This is mine. My answer sheet dan juga saya punya MCQ. Itu yang paling penting sekali. Itu menunjukkan awak punya. It belongs to you. Right, tetapi ada student yang ambil lereng. Berdasarkan pengalaman saya, ada pernah sekali. You can imagine let's say right, let's say bila you tergesa-gesa, you lambat you tak isi maklumat dengan betul, okay, you tak letak metric number. Okay, so let's say dalam kelas you, ada 2 orang tak letak metric number dalam dia punya MCQ ataupun daripada dia punya answer sheet tu tak ada apa-apa. Menunjukkan siapa pemilik dia. So you can imagine, bila you hantar nanti, saya nak buat macam mana? Saya kena timbang, saya kena ozom ke? Yang you punya ke? Right, Ashraf punya ke? Yang ni Koyum punya. Macam tu contoh. Ini nama bukan nama sebenar. Right, macam mana nak timbang-timbang tu? Right, jangan merisikokan diri you ke arah itu. Setiap maklumat, sebab tu ketua pengawal bagi tahu, okay, isikan maklumat. Sebab tu you kena datang awal, sebab you ready untuk isikan, semuanya mesti complete. Sebab it belongs to you. Sebab apa? Jangan isi masa last minute yang akhir lepas you dah jawab. Sebab apa? Takut tertinggal. Bila tertinggal, let's say ada 2 orang saja yang tak buat. So, yang mana satu yang nak letak? Saya kena ozom lah. Kan? Tak apalah kalau markah satu tu tinggi. Let's say markah you tinggi. Lepas ozom, you dapat yang rendah. Right? Sanggup kita terima keadaan itu? So, jangan risikokan diri you ke arah yang tidak bagus lah. So, you have to be yang merugikan you. So, you have to be prepared, you kena be ready, you kena serius dalam jawab soalan final exam. Right? Kalau isikan maklumat tu semua dengan lengkap. Itu yang perkara pertama bila masuk dalam exam. Jawab ataupun jawab exam faham ke apa semua, itu yang selepasnya. Yang pertama, isi dulu segala maklumat. Sebab sheet itu you punya, answer booklet itu you punya. Right? So, boleh trace you. Right? Jangan bagi marks itu pada orang lain. Sebab apa? Sebab you gagal untuk isi dan sebagainya. Right? 2 orang je cakap. 2 orang je tak isi, dia akan menyusahkan. Yalah. Saya can imagine macam mana nak buat tu. Right? Contoh. Bagi so, dengar arahan dengan betul, isi dengan betul supaya you tak kerugian di situ.